Kuat bila tu melakukan azan, semakin kuat dia bercakap. Ini sepatutnya kita kena berubahlah. Sebab ini adalah syiar Islam, syiar yang besar. Sebagai umat Islam mestilah menghormati azan. Sambut azan dengan kalimah-kalimah yang telah disabdakan Nabi SAW untuk kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin nabi ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ajutan Kuasa, terusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, biasa marilah kita merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita laksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan segala larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan qudrah dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersua lagi pada pertemuan kali ini untuk meneruskan pengajian kita kesempurnaan solat. Dan pada malam ini kita sambung lagi, iaitu perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian semasa melakukan ibadah solat, terutamanya perkara-perkara rukun. Perkara-perkara rukun maksudnya perkara-perkara wajib dalam pelakuan solat seseorang itu. Dan kita telah membincangkan 3 perkara pada pertemuan yang lepas. Malam ini kita sambung pula yang keempat. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, yang pertama itu hari iaitu bermula dengan seruan azan. Dia suruh kita beri perhatian ketika mana seruan azan dikumandangkan. Dengar orang azan, lantas disuruh kita menjawab laungan azan itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muazzin melakukan azan, bermula dengan kalimah Allahu Akbar, maka kamu sebutlah kalimah Allahu Akbar itu. Dan seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah, sama juga. Kamu sambut kamu jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Dan ketika mana
bila melaungkan atau menyebut hayya 'alas salah, maka kamu menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan begitu juga dengan hayya 'alal falah, sambutlah dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila disebut Allahu akbar, sebutlah kamu Allahu akbar. Apabila disebut la ilaha illallah, maka sebutlah la ilaha illallah. Ini maksudnya kita mendengar, menghayati laungan azan yang dikumandangkan dengan menjawab azan yang dilaungkan oleh muazzin. Dan ketika itu, sebagai umat Islam, mestilah memberi pemerhatian. Perhati ia, memberi fokus dia. Jangan bermain-main, jangan bercakap-cakap. Kadang-kadang orang azan kita bercakap. Tak? Ya. Kuat-kuat bila tu melakukan azan, semakin kuat dia bercakap. Ini sepatutnya kita kena berubahlah. Sebab ini adalah syiar Islam, syiar yang besar. Sebagai umat Islam mestilah menghormati azan. Sambut azan dengan kalimah-kalimah yang telah disabdakan Nabi SAW untuk kita jawab. Dan ketika azan ini dikumandangkan, disuruh kita menggambarkan bagaimana keadaan di yaum mahsyar besok, ketika dihimpunkan, dibangkitkan daripada kubur, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gambarkan suasana di mana jutaan malah bilion manusia ini duduk di padang mahsyar apabila disuruh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbondong-bondong, berdoyong-doyong sekalian manusia daripada seluruh dunia ini, tak daripada umat Nabi Adam alaihissalam sehinggalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir mati, dikebumikan lalu dibangkitkan, dan suasana huru-hara ataupun suasana yang cukup mencemaskan, kerana kita tahu suasana di yaum mahsyar ini tidak boleh kita bayangkan, gambarkan pada mana kesusahan dan kepayahan. Di sana tidak ada apa-apa lagi, tuan-tuan, yang kita lihat bagaimana cantiknya dunia hari. Yang gunung ganangnya, bukit bukaunya, dan begitu juga bangunan-bangunan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, semua tak ada. Padang jarak, padang terkukur dipanggil. Padang pasir ataupun bumi yang tidak ada sedikit pun tumbuhan. Walaupun hanya, orang kata apa, sepohon rumput, seurat rumput ataupun tumbuhan yang kecil. Itulah suasana. Ini pertama seruan azan. Kemudian yang keduanya kebersihan dan kesucian. Untuk melakukan ibadah, maka kita perlu kepada kesucian. Suci daripada pakaian, suci pada badan, dan juga suci daripada tempat solat kita. Dan terakhir, suci hati sanubari kita daripada sifat-sifat mazmumah yang dicampakkan dengan sifat-sifat mahmudah. Kerana apa? Kerana apabila kita nak menghadap Allah dalam lakuan solat itu, semestinya kita membersihkan kedua-dua elemen ini, iaitu zahir dan juga batin. Kerana mereka ataupun kita hari ini menekankan tentang kebersihan zahir. Mungkin pada pakaiannya bersih, badannya bersih, tempat solatnya bersih, tetapi hatinya kotor. Hatinya masih lagi dengan sifat-sifat dengkinya, sifat khianatnya, ataupun bermacam-macam penyakit hati itu. Bagaimana kesucian hati ini? Sekiranya kita solat hanya menekankan tentang kebersihan zahir, tapi hatinya kotor, hatinya bersih. Bagaimana kita nak hadirkan rasa khusyuk kita?
Kerana mari rasa khusyuk seorang sembahyang seseorang itu ketika solat mestilah hatinya bersih. Jadi 3 perkara yang perlu dititik beratkan tentang kebersihan ini. Zahir dan juga batin. Dan 3 tadi sebut pakaian, tempat dan juga badan. Dan tambah satu lagi hati. Dan yang 3-nya aurat. Pastikan seseorang melakukan ibadah solat terutamanya dalam keadaan menutup aurat yang telah ditetapkan oleh Islam ataupun agama. Kurang-kurangnya kalau laki-laki itu auratnya atas pada pusat labuh hingga ke bawah lutut. Adapun perempuan keseluruhan tubuh badannya. Ini 3 perkara yang telah kita bincangkan tentang pada pertemuan yang lepas. Cuma untuk mengingati semula ya. Pada malam ini disambung lagi iaitu yang keempat. Apa dia yang keempat? Iaitu menghadap kiblat. Sudah pasti seorang nak melakukan solat, dia akan cari kiblat dah. Menghadap kiblat merupakan syarat sah solat ketika nak melakukan solat. Seseorang yang tidak menghadap kiblat maka tidak sah solat. Dan perbincangan mengenai menghadap kiblat bagaimana pula? Tuan, kita melihat pesanan ataupun karangan ulama mengenai perkara keempat ini iaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan penghindaran wajah secara zahiriah dari semua arah kecuali Baitullah. Ya. Tahukah kita bahawa sebenarnya penghindaran hati dari perkara-perkara lain seperti lintasan-lintasan, hayalan dan sebagainya dan hanya memfokuskan perhatian hati itu kepada urusan Allah Subhanahu wa taala yang dituntut. Okey. Jadi disebut sini dikata apa? Bila seorang nak sembahyang, maka hendaklah ia menghadap kiblat. Kiblat ini adalah penghadapan kita. Kita menghadap wajah kita secara zahiriah. Mana zahiriah? Inilah tubuh badan kita. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kita akan fokus, kita akan duduk dalam keadaan menghadap kiblat. Tak ada dah kecuali Baitullah lah pada masa itu kita hadap. Kan? Maka apabila teralih saja badan kita ini terutamanya anggota besar kan? Ni badan ni anggota besar lah. Adapun kepala, kalau sengit sana sengit sini boleh lagi. Tapi kalau dada ni tuan-tuan, kalau kita beralih maka dia sudah teralihlah ia daripada wajah zahir dia ataupun kedudukan zahir dia ke arah Baitullah. Inilah dia merosakkan ibadah solat. Maka pastikan duduk dalam keadaan betul-betul menghadap kiblat. Dan begitu juga disebut di sini melibatkan hati itu. Hati seseorang bagaimana zahir dia menghadap kiblat, maka hatinya menghadap kiblat juga. Kan? Dan pemokesan hati dia tetap tidak ada sedikit pun maknanya teralih arah. Bagaimana zahir dia menghadap daripada awal ujung rambut sampai ujung kaki, maka hatinya juga begitulah jua. Bukan orang kata bawa berjalan kulu kili, mana tentang kerja dia, tentang rumah dia, tentang apa-apa jualah yang dibawa ketika dia solat, sedangkan zahir dia menghadap kiblat Baitullah tapi hatinya tidak sedemikian itu. Dia mari sekaligus tuan-tuan ya. Maka inilah dalam hal perbincangan menghadap kiblat. Orang kata dua-dua. Bukan orang kata menghadap kiblat dah ni, zahir aku ni ujung rambut, ujung kaki dah menghadap kiblat dah. Dah hati lagu mana? Hati lagu mana? Mestilah hati sama juga sebagaimana zahir kita.
Ya, dan hindarkanlah hati kita ini daripada sebarang litasan-litasan, hayalan-hayalan sebagaimana hak biasa kita buat tu. Hak biasa kita duk litas, kita duduk hayal. Gitu dia tuan-tuan. Maka dia suruh buang ni lah. Litasan-litasan ataupun hayalan-hayalan. Fokus hati kita. Sebagaimana zahir kita duduk dalam keadaan tidak beralih sikit abuk pun ketika kita menghadap kiblat ketika kita nak sembahyang. Dan inilah yang dikatakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, hakikatnya tiada apa yang dicari melainkan daripada Allah. Duk cegak tu kok. Bila akad takbir tu utamanya tu, maka kita cari apa? Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi kita nak cari benda-benda lain, terutamanya duniawi lah. Hal apa-apa yang kita duduk lintas, apa-apa yang kita duduk fikir ataupun yang kita khayalkan ketika mana kita menghadap kiblat itu. Hakikatnya tiada apa tadi. Maka apa yang kelihatan pada pandangan zahir merupakan gerakan-gerakan bahagian zahiriahnya dan sebagai kesesuaian daripada anggotanya, dan gerakan ini juga sebagai penetapan bagi menghalakan kepada satu arah sahaja. Makna dua-dua elemen ini, zahir dan juga batin, satu arah, satu tujuan menghadap kiblat, maksudnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada lagi kita dalam bab gerak-gerakan dalam zahir itu kita ada pergerakan-pergerakan lain, dan juga hati itu kita berjalan mencari ataupun melayan litasan-litasan ataupun yang dikatakan khayalan-khayalan itu. Cegak-cegak sungguh, tegak sungguh menghadap kiblat, dan hati pun begitu juga. Agar tidak berlaku kesilapan atas gerakan hati. Kerana sekiranya gerakan zahiriah itu menyalahi dan bertentangan dengan yang dituntut, maka hal itu akan diikuti oleh hati, dan akibatnya hati itu akan memberi perhatian kepada yang lain. Disebut kalau zahir itu lari daripada fokus kiblat, dia boleh merosakkan. Contoh dada tadi pusing, paling ke kanan ataupun kiri, maka dia boleh rosak solat itu. Boleh batal solat itu. Dan begitu juga hati. Kalau hati kita tak fokus, cari layan khayalan, cari layan akan ingatan-ingatan duniawi tadi, maka sama juga dia boleh membawa kepada rosaknya solat seseorang itu melalui hati. Dan yang sepatutnya hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu hendaklah kita meletakkan haluan hati kita seiringan dengan haluan anggota kita. Sama je. Hati anggota kita sebagaimana letak tadi pada kiblat, dan hati kita pun begitu juga. Tidak ada anasi-anasi luar yang mengganggu akan konsentrasi kita ketika kita solat itu. Kita juga perlu mengetahui bahawa wajah muka itu tidak mungkin dapat diarahkan ke Baitullah kecuali dengan meninggalkan penghadapan wajah kepada arah selainnya. Kalau dikata kalau zahir tu kak, bagaimana kita nak tetapkan penghadapan kita pada selain daripada kiblat, maka kita jangan carilah, maksudnya lain daripada kiblat. Kita hanya fokus pada kiblat. Jangan duk cari arah lain, kiri ke kanan ke, depan ke belakang, tak. Ngadap betul kepada kiblat, maka kita jumpalah kiblat itu. Begitulah juga dengan hatinya. Bagaimana kita nak dapatkan hati dalam bentuk konsentrasi tadi dengan tidak melayan akan litasan-litasan ataupun khayalan-khayalan hati ketika mana marinya gangguan-gangguan ini ketika kita solat. Kecuali dia kata tadi meninggalkan penghadapan wajah tadi, arah selainnya. Begitu juga hati tidak mungkin akan dapat menumpukan kepada Allah semata-mata kecuali dengan mengosongkan pemerhatian kepada selainnya. Kosongkan hati.
baru dia boleh fokus kepada Allah. Kosong hati, tadilah pembincangan awal mengenai gangguan-gangguan dalam bentuk lintasan-lintasan ataupun khayalan-khayalan yang kita duduk ingat, yang kita duduk rasa ketika mana zahir kita menghadap kiblat tapi hati kita duduk layang berjalan merata-rati. Maka inilah keadaan yang sebut dalam bab menghadap kiblat. Maksudnya tuan-tuan, dia seiringan maksudnya zahir menghadap kiblat, hati pun menghadap kiblat. Bagaimana kita nak dapat kiblat? Kita tak tengok dah arah lain. Kita tak paling dah pada arah lain. Dan begitu juga hati kita, bagaimana kita nak fokus hati kita supaya ingat pada Allah. Kita tak ingat dah akan lintasan ataupun sebarang khayalan yang duduk attack kita ataupun yang ganggu kita. Ini kesimpulan daripada bab kiblat ini. Maka inilah yang dikatakan berdiri ia seseorang ketika nak solat, marinya yang dikatakan menghayati perbuatan menghadap akan kiblat seseorang itu. Dia menghayati dah tu ketika mana dia duduk berdiri tegak menghadap kiblat. Dia merasai akan perbuatan berdiri tegaknya itu. Dan pada masa yang sama betul penghadapannya itu pada zahir dan juga betul pada hatinya. Maka ini yang dicari, ini yang dikendaki. Tapi kebanyakannya kita hanya zahir saja. Zahir saja maksudnya tubuh badan kita je. Tetap pada kiblat, tak paling sikit pun ni. Tegak ni. Tak orang kata sengit sana, tak sengit sini. Tak bongkok, tak apa, tak mana betul tegak. Hati bagaimana? Kebanyakannya hati kita duk layan lintasan-lintasan, khayalan-khayalan, maka tidak menyamai apa yang kamu lakukan pada zahir bertentangan dengan hati kamu sehingga melayan perkara-perkara tadi. Jadi kalau nak betulnya ngadap kiblat sebenarnya maka hati pun fokus juga hingga tidak layang sikit pun hal-hal yang mengganggu kamu dalam bab lintasan-lintasan ataupun ingat-ingatan tadi. Okey, ini mengenai kiblat, menghadap kiblat. Okey, yang keduanya ataupun yang kelima pada malam ini iaitu dikata berdiri tegak atau qiyam. Tadi cari kiblat baru. Ni tegak dah, nak mula dah sembahyang. Berdiri tegak atau qiyam merupakan penghadapan anggota badan dan hati secara wajarnya ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana peringatan bahawa hati mestilah berada di dalam keadaan tawadhu'. Ini dah sempurna dah diri, maka kita pun mula dah yang dikata yang kelima ni tegak betul-betul dalam erti kata qiyam. Qiyam ni nak sembahyang dah ni kan. Jadi dalam keadaan ini dia kata samalah lebih kurang hak tadi juga, maka beri perhatian zahir kita dan juga batin kita, iaitu wajah kita sewajarnya ke menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala, iaitu dikata bahawa hati mestilah berada dalam keadaan tawaduk, rendah diri. Rendah diri di sisi Allah Subhanahu wa taala pasal kita ni nak ngadap Tuhan. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Izzati. Ada Tuhan paling besar ni lah Allah Taala ketika qiyam seseorang itu. Maka mari rasa tawaduk. Dan samping tawaduk itu mari rasa hina dan rendah diri serta mengingatkan betapa dahsyatnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan nanti. Dikait juga dengan yaum mahsyar, ketika berdirinya kita nak ataupun qiyamnya seseorang itu ketika nak solat. Isu mari hadirkan perasaan itu. Gambarkan bagaimana dahsyatnya nak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala esok. Maklumilah bahawa ketika itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisap segala perbuatan kita nanti. Allah akan menghisap kita akan setiap amalan yang kita buat masa atas dunia dulu. Maka berdiri kita ketika nak solat, ketika qiyam, mari hadir perasaan kebimbangan, ketakutan, sebagaimana yaum mahsyar besok, nak menghadap Allah dan Allah akan menghisap
akan perbuatan kita nanti. Sama ada yang lahir maupun yang batin. Kesalahan-kesalahan zahir dan juga batin. Allah akan hisab semua. Maka ketika itu kita melakukan qiyam atau berdiri tegak di hadapan Allah SWT untuk mengerjakan solat. Kita pun mulalah solat. Bayangkan ketika itu seolah-olah kita sedang berhadapan dengan seorang raja yang amat berkuasa. Tuhan, iaitu Malik, raja. Malik Yaumiddin, raja di hari kemudian ataupun hari pembalasan. Maksudnya raja segala raja, inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau raja atas dunia ini pun kita cukup orang kata takut bimbang nak ngadak dia, takut ada kesalahan, kesilapan, maka telahlah lagi Allah, raja segala raja ni yang berkuasa, tak ada lah selain raja ini. Raja atas dunia ni hanya sementara sajalah, berkuasa di dunia saja, tapi Allah SWT ada kekal kuasa dia sampai bila-bila. Jadi kita bayangkan tadilah, kalau hak raja dunia pun kita buat persiapan berbagai-bagai, mari takut, mari bimbang, apatah lagi Allah SWT, maka sudah pastilah kita rasa cukup lagilah bimbang ataupun kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Hal ini perlu dihadirkan di dalam hati kita sekiranya kita tidak dapat menghayati atau menghadirkan rasa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala semasa qiyam. Jadi ketika qiyam inilah yang dikehendaki. Mari rasa bimbang, mari rasa takut, dan masih lagi disebut tentang wajah kita tak beralih kepada Allah dan hati juga terhadap Allah, dan mari kebimbangan dalam bentuk apa? Tawaduknya, mari rasa hinanya, mari rasa rendah diri. Kerana apa? Duk ingat bagaimana kita esok ni nak menghadap Allah SWT di yaumul mahsyar besok, di hadapan Allah ataupun di hadapan raja segala raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, iaitu tentang berdiri tegak dan qiyam. Okey, yang keenamnya iaitu niat. Setiap pekerjaan itu sudah tentu disertai dengan niat. Mari niat. Kalau sembahyang maghrib tadi kau, usolli fardhu maghribi salas rakaat. Mari dalam hati saja aku sembahyang maghrib kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makmum lah, imam lah. Sekejap lagi nak sembahyang isyak pula, kan? Baik, jadi apabila sebut tentang niat ni, Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap permulaan amal seseorang itu bermula dengan niat. Maka niatlah mengafsahkan, menyahihkan akan kerja buat hak dia nak buat. Dan di situlah Allah SWT menilai akan sesuatu itu dengan memberi ganjaran pahala atas dasar niat. Maka kalau niat baik, maka dapat baik. Gitu dia. Jadi kena betul niat. Kadang-kadang ada orang ni dia niat tak betul. Niat tak betul. Mari masjid nak sembahyang ke nak apa? Mari masjid nak berkawan, nak jumpa kawan, maka dia dapat kawan lah. Dia dapat kawan saja. Mari masjid kerana nak borok, maka boroklah dapat. Mari masjid kerana nak makan, dapat makan je lah. Tapi kalau dia niat dia nak mari masjid, nak mayang berjemaah pertama, kemudian nak menuntut ilmu, dia dapat solat berjemaah, dia dapat solat menuntut ilmu, kemudian dia dapat borok, dia dapat makan. Jadi kena betulkan tuan-tuan. Sebab berdasarkan hadis itulah bagaimana Nabi sebut tu. Barang siapa faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa dia hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrah kerana apa? Kerana dunia, kerana perempuan, kerana nak berkahwin, maka dia dapatlah perempuan atau perkahwinan itu. Dia tak dapat Allah dan Rasul. Jadi kena pasal niat ada di rumah. Mari masjid kerana nak solat berjemaah. Ada kuliah, nak duduk dalam kuliah, maka pakej tu insya-Allah dia dapat belaka. Nak bawa jumpa kawan, lepas ni ada makan, dapat makan. Tapi kalau niat nak makan saja, dapat makan lah, jawab dia.
Ya, solat berjemaah tak dapat pahala ataupun majlis ilmu pun tak dapat, ya. Baik. Itu yang pertama. Okey, kemudian dikata setiap pekerjaan itu sudah pasti disertakan dengan yang lahir daripada lubuk hati. Hati ni iaitu niat lah, ya, untuk mengerjakan suatu perbuatan. Niat itu mengerjakan solat seperti bererti kemantapan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah-perintahnya. Nak sembahyang mestilah ada niat nak sembahyang kerana Allah, dan kerana Allah pula mengikut apa yang dikehendaki Allah, yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mengikut akan apa yang diajar ataupun yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perbuatannya, dalam ucapannya ataupun hatinya. Itu dia maksud niat dalam erti kata mengerjakan ibadah solat. Dengan mengikut perintahnya, contohnya solat yang akan dikerjakan, kemudian menyempurnakan dengan rasa pengharapan akan memperolehi keredaan Allah dan agar dapat mendekatkan diri kepadanya. Tambah lagi dia kata apa? Apabila kita nak solat ini, dia kata hendaklah kita menyempurnakan dengan sebaik-baik solat itu. Jangan buat lebih kurang. Jangan buat orang kata lepas batuk tangga. Dah. Sebab ramai juga orang sembahyang, dia sembahyang lepas batuk tangga je. Rokok tak betul, sujud tak betul, iktidal tak betul, bacaan pun tak betul. Lalu dia selesai sembahyang, orang tanya sembahyang dah? Sembahyang dah. Dan pada masa yang sama memang pun dia sembahyang, tapi sembahyangnya tak betul. Maksudnya dia tak jaga akan kesempurnaan solat hak dia buat itu. Sepatutnya dia kena menyempurnakan. Barulah mari rasa pengharapan daripada Allah, agar Allah Ta'ala menerima akan solatnya itu. Bagaimana nak harap Allah Ta'ala menerima solat sedangkan solat hak dia buat lebih kurang ataupun salah. Nampak? Ya? Jadi nak betul solat ini, ya, ataupun sempurnanya solat ini mestilah melalui pembelajaran. Bukan orang kata ikut suka ataupun ikut-ikutan orang. Orang buat gitu, kita buat gitu. Ikut selera hati kita. Tak betul belaka ni. Dia mesti duduk dalam halaqah ilmu, belajar dengan seseorang yang mendatangkan hadis, mendatangkan dalil Al-Quranul Karim, ataupun bagaimana kerja solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jadi betul lah, sempurnalah ia. Dan pada masa yang sama kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima. Dan pengharapan selain daripada itu, penerimaan Allah, satu lagi pengharapan makhluk di sisi Allah supaya Allah Ta'ala memaafkan akan kesilapan, kesalahan. Tapi ingat, memaafkan kesilapan, kesalahan itu setelah seseorang itu mempelajarinya. Dia belajar dah, masuk dia belajar dah, dia duduk dah halaqah ilmu dah, belajar tentang sembahyang, tak daripada awal akad takbir, baik qaulinya fi'li, qalbi ni dia belajar. Tapi mari juga pengharapan dalam erti kata maafkan ya Allah sekiranya ada sikit sebanyak kesalahan yang aku lakukan ketika sembahyang tadi. Lepas tu disuruh tu lepas kita sembahyang astagfirullah tu. Nabi SAW kata Anas bin Malik selepas sembahyang Nabi tak tinggal istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sekurang-kurangnya. Kenapa? Istighfar pertama mohon ampun di sisi Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang dibuat. Nabi kita tahulah tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan sebab dia adalah maksum. Kita ni yang tidak maksum ni kan, banyak dosa. Jadi dia ajar kita supaya istighfar dengan dosa kita buat. Dan yang kedua, istighfar itu istighfar takut salah sembahyang kita buat. Adakah seseorang itu rasa confident, rasa tepat, mana betul atau sempurna solat setiap dia mendirikan solat? Ada orang rasa confident tuan-tuan. Tak ada. Mesti ada kesilapan-kesilapan.
Dalam bentuk mungkin zahiriah dan juga batin. Ya, mungkin rokoknya tak betul, ada kesilapannya. Ketika sujudnya ada silap. Tak cerita lagi tentang bacaan-bacaan, mungkin salah pada Fatihahnya. Malah. Ramai orang baca Fatihah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Salah. Dengan sembahyang tu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu panjang. Sekarang dua harakat. Ma'ril sukun dipanggil. Kita lupa tu, kan? Kadang-kadang dalam sembahyang kita baca macam tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Betul ke? Salah. Tidak sampai yang dikatakan sempurnanya dalam bab rukun ma'arif sukun ketika wakafnya. Ketika wakafnya setiap ayat yang kita baca dalam suratul Fatihah sekurang-kurangnya mesti ada dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Awak. Ini biasa kita buat. Jadi perlu pada istighfar. Mungkin dah belajar dah. Tajwid belajar dah. Jumpa dengan ustaz tu, jumpa ustaz ni dah beritahu dah bacaan Fatihah yang betul macam ni. Tapi dia buat lagi dalam solatnya. Ini dia kata selepas duduk halaqah ilmu, selepas dia belajar ilmu, lalu dia amal dalam solat, dia buat perkara ni dalam keadaan tak sedar. Perlu kepada istighfar tadi. Dah minta ampun pada Allah, pengharapan sembahyang Allah Taala ini maafkan kesilapan itu. Dan di samping itu kata ulama jangan berkekalan dalam keadaan mood itu. Buat lagi sembahyang akan datang, buat lagi. Kena betul lah pula. Tambah kalau ada nasihat-nasihat ataupun teguran-teguran sedemikian itu. Ingat ada tuan-tuan ya. Baik. Dalam satu video Tok Guru ni Aziz, dia beritahu tentang Fatihah. Masih dia belajar dulu Mesir. Betul tuan-tuan. Di Arab ni ramai orang tua yang duduk di masjid. Duduk masjid, duduk menyandar dinding. Dia menyandar bukan tidur. Dia menyandar dinding ni ditunggu orang-orang kalau ada orang nak bagi talaki musyafahah dia. Talaki musyafahah apa dia? Tentang Al-Quran. Nak belajar Quran dengan dia. Mari duduk kat dia nak baca Quran secara tadilah talaki musyafahah. Ya. Murid baca, guru dengar. Ya. Guru menegur kesalahan murid ataupun guru baca, anak murid dengar, anak murid baca. Ini talaki musyafahah dipanggil. Kan? Maka Tok Guru ni Aziz dicerita pengalaman dia. Dia pergilah jempalah seorang tua tu duduk tepi tiang, duduk di tiang. Lalu dia kabarlah aku Arab lah dia sebut kan. Cakap Arab. Boleh tak? Ya hamba ni nak baca Fatihah. Nak baca Fatihah betul Fatihah hamba. Kata Syekh tu boleh. Baca ya. Dia pun baca lagu hak hamba kabar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Stop dia kata. Salah. Salah awal, balik awal dah. Ya. Fatihah mau baca Fatihah ke tu? Dia tanya. Fatihah ke? Fatihah lah. Bukan Fatihah orang baca tu. Lalu dibaca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dan seterusnya. Dah hujung tu kesilapan hujung tu tuan-tuan. Kira tak betul dah. Sampai setengah aja. Tak payah baca dah itu salah dah. Dengar dia kata aku baca. Ini nak khabar tentang Fatihah. Dan memang kita biasa baca macam tu lah tuan-tuan. Kecuali kalau kita Tok Imam. Tok Imam memang dah. Dah. Dengan lagunya macam-macam lagu. InsyaAllah lah. Tapi bila jadi jemaah, kita telah membuat kesilapan dalam bentuk kesalahan dalam bacaan. Ini bacaan. Tak tengok lagi pada rukuk, tidak sujud lagi. Ini semua dalam yang dikatakan fi'liyah. Tadi qauli. Qauli baru. Ya, baik. Jadi mestilah menyempurnakan dan ada rasa pengharapan ya dan akan memperolehi akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat redha. Dengan sempurna dan ada pengharapan-pengharapan itu. Semoga Allah Taala maafkan setelah belajar. InsyaAllah dah ulangi lagi dah. Solat yang akan datang dia akan memperbaharui ataupun mengemas kini supaya tak salah. Namun begitu
bila solat lepas solat masih lagi istighfar, takut ada solat ada yang salah. Ini dikata orang yang cermat, orang yang teliti, orang-orang bimbang takut kalau solat hak dia buat tu tak terima Allah Taala. Bagaimana nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala? Ya, itulah nak khabar berat tak berat ni sembahyang, itulah tuan-tuan ya. Baik. Sehinggalah ia akan mendapat apa? Darjat ya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini solat yang semakin hari semakin dekat dengan Allah. Semakin rapat, makin orang kata ni orang kata apa ni? Yang dikata mari zuk. Dah lazat nikmat solat. Mana menunjukkan dia dekat dengan Allah. Bagaimana solat kita? Bertahun-tahun kita sembahyang. Adakah kita rasa zuk tadi? Kita rasa lazat, kita rasa enak, kita rasa dekat dengan Allah Taala. Kalau sedemikian rupa, maka betul lah solat. Tapi kalau semakin jauh, rasa jauh, tak rasa pun Allah Taala ni dekat, maka kena check. Checklah solat tu. Tuan-tuan ya. Sebab dikata ini akan membawa natijah apabila seseorang yang mempunyaikan solat ada pengharapan sehingga mendapat redha Allah, maka akhirnya seorang ini akan mendapat apa? Dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan supaya sentiasa dilimpahi akan nikmat-nikmatnya, kenikmatan tadi. Ni hak rasa ni tak cukup sembahyang wajib je ni. Tak cukup. Tak cukup sembahyang wajib. Kenapa? Rasa nikmatnya, lazatnya solat ni. Rindu akan laungan azan. Bila nak bang pula ni, bila nak azan pula ni, dak sabar nak sembahyang pula ni. Ni. Habis solat tu, solat pula. Qabliyah, ba'diyahnya, duhanya, apa ni, tahajudnya. Ini orang yang mendapat kenikmatan dalam solat. Ini pun diukur. Bagaimana kesempurnaan solat yang kita lakukan di sisi Allah Azza wa Jalla tu. Makna kedudukan solat kalau kita buat sehingga sampai akhirnya ini makam kenikmatan yang cukup besar. Ya, tuan-tuan. Maka kalau kita rasa solat ini berat, maka kena check. Tak macam hak tadi tu. Rindu bila nak azan tak. Jadi ni orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau semakin jauh, azan pula. Tadi azan dah azan pula. Gitu dia tuan-tuan. Dia rasa berat solat. Nak buat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, tambah berat. Fardu pun dah lepas. Ni berat ni. Berat. Dia semakin jauh dengan Allah, dia tak dekat. Sudah pasti orang ni dia tidak ada rasa nikmat sembahyang. Dia tak rasa nikmat. Rasa nikmat tadi dia nak wajib, bukan wajib saja, orang sunat tu. Beberapa rakaat lagi, tambah lagi. Hak dia boleh buat tu. Malam-malam bangun lagi, duha dan sebagainya. Ya. Dan mengizinkannya untuk terus dapat bermunajat kepadanya. Doa pula. Pengharapan lagi dari sisi Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala apa dia? Terus mengizinkan dengan sentuhan Allah untuk hatinya supaya terus bermunajat. Maksudnya diberi kesihatan, diberi kemahuan, kehendak kita diri kita ni untuk terus melakukan ibadah ni, terutama solat ni. Tu sebab benda ni semua ada daripada Allah. Kekuatan-kekuatan, sentuhan-sentuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kita kena ingat kat nampak ni. Contoh kita kita dah sebut dah, mari sembahyang berjemaah. Daripada rumah ni. Atas pertolongan Allah. Bukan kata aku mari ni start motor kereta. Baik basikal-basikalnya, motosikal. Ya, kita start motor, start kereta, start bagai-bagai start mari ni. Ingat sebalik itu ada apa dia? Pertolongan Allah. Dari rumah lagi pertolongan Allah. Kalau Allah tak beri kesihatan boleh mari. Ni pala uyung nak jatuh boleh mari tak mari. Duduk ni atas tikar, duduk atas beg, atas apa ni katil, dia nak bangun. Hak seruknya, hak pok kaki gauknya. Boleh mari tak mari. Ini pertama Allah beri kesihatan. Lepas tu Allah jentik pula hati. Rasa nak mari. Di samping diberi kekuatan itu, maka lantas kita dapat marilah. Kita boleh mari. Maka kita nak ni dalam hati kita dikata apa? Sentiasa kita ni berdoa kepada Allah. Allah ni supaya Allah terus menerus mengizinkan.
bermunajat kita di sini. Maksudnya tadi lah, dia beri kesihatan, mari rasa nak mari, masa cinta akan rumah Allah. Gitu dia. Sebab atas pertolongan. Kalau dia tak tolong, maka tak dapatlah kita. Orang yang mari sama tu pertolongan Allah. Ada pertolongan Allah dalam bentuk dia istiqamah terus. Ada pertolongan sekejap-kejap. Kejap ada, kejap tak ada. Ada kejap je tak ada, pas sudah ada juga. Ini kedudukan seseorang atas niat dia, atas munajat dia, minta pertolongan Allah Subhanahu taala. Ingat apabila Allah ni minta suatu perkara dalam bentuk ketaatan, insya-Allah Allah akan kabulkan. Kabulkan tuan-tuan. Datuk Guru hamba pesan gitu. Contoh dia kata kalau nak sembahyang tahajud sudah kan. Hamba dulu duduk. Pun tak sekadar Datuk Guru kabul. Sembahyang tahajud ni kata mudah dia kata. Kata payah sudah nak bangun. Bagai-bagai buat dah. Tajang lah apa. Bunyi sekiranya bunyi jam je leponya jam. Jam bunyi macam lepo jam. Bangun. Dia kata mudah je, niat je. Niat dalam betul munajat pada Allah, mohon pada ya Allah aku nak bangun sekarang pukul 3. Pukul 3 dia sebut kita pukul 3 nak bangun. Insya-Allah pukul 3 tepat bangun. Tak payah tengok jam. Tak payah tanya jam. Bangun tuan-tuan, kejut. Tengok-tengok jam memang pukul 3. Tuan-tuan kalau tak percaya teranglah kan. Tapi dia urusan, dia kata kalau mu kejut, mu bangun. Mu jangan kejut, mu tidur pula. Sekali tu ialah ni kejut mu. Lepas tak kejut dah. Itu dia pesan lagu tu. Memang betul. Niat gitu je. Dalam arti kata dalam ketaatan ni Allah tolong. Allah tolong kita secara sedar dan sedar dan mengisapi terhadap kesalahan yang telah dilakukan pada masa itu juga. Mari keisapan. Mungkin dosa-dosa lepas. Mungkin kalau solat tak betul tu Allah banyak solat tak betul. Mari keinginan untuk berubat dan berarti apa? Nak berbaiki akan solat. Mudah-mudahan tadilah solat yang ada kualiti, solat yang ada roh, solat yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mari hal sedemikian itu tuan-tuan. Apabila peranan hati kita gunakan di sisi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan solat ini. Baik, oleh kerana masa dah sampai tu kita berhenti dulu, tawakul dulu di sini. Insya-Allah panjang umur jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Maaf kesilapan, kesalahan terguris. Ada pun yang baik itu datang pada Allah, yang lemah masa sendiri, namun hakikat daripada Allah Taala segalanya. Sudah intas sebagai kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.